edisi Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Okey, selamat tengah malam kepada yang sedang menonton Malam Seram. Berjumpa kita sekali lagi saudara dalam rancangan Malam Seram, horror talk show bertemankan saya Casey, dan yang pastinya rancangan Malam Seram ini satu hiburan kita berkumpul mendengar pengalaman kisah seram yang dikongsi oleh sesiapa yang minat dengan rancangan Malam Seram ni. Sebelum Casey mulakan, di sini saya nak beritahu anda semua yang sedang menonton Malam Seram ni, sekejap saya nak betulkan sebab ialah dia hari ini ada beberapa cabaran-cabaran lah. Lazimnya kan saya live di YouTube channel Malam Seram. Jadi sekarang saya beralih untuk seketika kerana di YouTube channel Malam Seram ni saya tak dapat lakukan atas sebab copyright strike kan. Jadi bila dekat sini platform baru ni saya kena bawa lakukan banyak adjustment lah dari segi banyak benda lah. So tadi saya cuba live dan saya tak pasti kenapa dengan internet saya. Saya cuba live dengan bitrate yang tak tinggi lah, dalam 6 megabits per second dengan 128 kilobytes. Kemudian HD quality. Tapi beberapa kali saya cuba tidak berhasil. Sekarang saya dah turunkan dia punya setting tu kepada 720p dengan 2.5 megabits per second. Jadi alhamdulillah dapat itulah nasib baik saya dapat live sekarang ini bersama dengan anda dalam rancangan Malam Seram. Saya tak dapat lakukan di Facebook kerana bila saya cuba stream concurrently serentak, Facebook tidak benarkan. Dia kata saya tidak dibenarkan untuk stream dengan platform yang lain. Pelukit betul Mark Zuckerberg ni. Tak apa, nanti saya akan cari solusi. Jangan takut. Setiap masalah pasti ada solusi lah. Tapi kena pelan-pelan lah. Dan tadi kalau ada masalah tadi, saya tak boleh macam tiba-tiba rasa panik kan. Saya kena tenangkan diri. Saya tak boleh marah-marah. Bila kita cuba selesaikan masalah dengan ketenangan, insyaAllah kita dapat selesaikan masalah. Kalau tadi saya mengamuk, marah ke atau panik, macam mana ni? Habis.
Jadi selamat datang ke rancangan Malam Seram sekali lagi di YouTube channel KC Champion, dan kita meraihkan 1 tahun, ya, sambutan setahun tim Mirza Fai telah pun bersama dengan Malam Seram. Dan malam ini tidak asing lagi lah, setiap hari Sabtu yang mana Mirza Fai, ya, hashtag tim Mirza Fai menjadi penaja Malam Seram. Sekiranya kalau anda ingin membeli, jual, beli hartanah, anda ada rumah di kawasan Tampines ke di Punggol sekarang ni, tengah hot dekat Punggol. Kalau ada rumah di Punggol, rumah anda ni menghadap tempat-tempat tertentu, antaranya menghadap sungai, menghadap tepi laut, rumah-rumah inilah yang dikendaki oleh ramai pelanggan-pelanggan oleh Mirza Fai. Jadi harga boleh naik lebih tinggi daripada harga biasa. Boleh hubungi hashtag tim Mirza Fai, itu Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Alhamdulillah, seperti saya katakan semalam, Mirza Subari dan Fai Muni telah pun bersetuju untuk terus menandatangani kontrak untuk menjadi penaja setahun lagi sampailah tahun depan bulan Mac. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga pada anda semua yang telah pun menyokong saluran Malam Seram. Jadi kita akan mulakan malam ni istimewa sedikit. Selalunya saya temu bual Mirza dengan Fai dalam studio kan. Hari ini saya bawa keluar sekejap oleh kerana ia meraihkan ulang tahun kami Malam Seram dan juga Mirza Fai yang setahun. Jadi saya akan bawa anda keluar untuk lihat kawasan rumah yang menjadi perhatian ramai anak-anak muda sekarang. Jadi kita akan temu bual dekat luar. Dia rancangan malam ni agak panjang sedikit interview dia, tapi ada pemandangan untuk anda lah. Okey, kita mulakan dengan kisah pertama dengan tidak berlengah lagi. Kiriman dia, tajuk dia seram. Tajuk dia mana tadi? Ini dia. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidi, ya, dan KC tolonglah kongsi kisah saya, pengalaman seram yang saya alami. Tajuk dia isteriku isteriku apa ni? Tajuk dia isteriku nyaris Pontianak. Jadi maknanya dia nyaris-nyaris jadikan Pontianak tu sebagai isteri dia. Boleh ke Kisi? Tak tahulah. Kita ikuti kisahnya dalam Malam Seram. Begini kisah yang pertama, saudara. Isteriku nyaris Pontianak. Kalau Kisi baca tajuk saya, pasti Kisi akan tertarik dengan tajuk yang saya ketengahkan ini. Ya, Kisi, betul. Sebenarnya pengalaman saya ni berlaku agak lama dahulu. Saya seorang yang suka sangat, Kisi, pergi ke tempat-tempat seram. Malah saya juga pernah menganggotai dan juga saya pernah menjadi ketua kumpulan paranormal. Tempat yang seram bukan di Singapura, Casey. Di Singapura ni setakat sunyi sepi saja. Tempat seram yang pernah saya pergi adalah di Bangkok, Thailand. Memang menyeramkan, dan hantu-hantu dekat sana, bracket entiti-entiti dekat sana, lebih ganas dan kasar. Dekat sana kalau kita datang, dia tahu matlamat kita untuk cari dia. Dia tak ada segan silu. Dia akan tunjukkan diri dia. Mula-mula akan dengar bunyi, kemudian akanlah berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Saya pernah menganggotai kumpulan paranormal ini. Saya tak nak sebut nama kumpulannya sebab kumpulan ini masih lagi aktif. Dan oleh kerana saya keluar dengan cara yang saya tak inginkan, jadi saya tak naklah sebut nama mereka. Dipendekkan cerita, Casey, bila saya buat paranormal activity ni banyak sangat, saya pergi keluar masuk hutan, saya pergi rumah kosong, saya buat case study pemujaan. Saya pernah beberapa kali berhubung dengan seorang Uncle Loktang. Dia akan menurun, kita interview, macam-macam pernah buat, Casey. Ada risikonya. Ada makhluk ni dah mula berkenan dengan saya, tapi taklah kita tahu, Casey. Dia bukan macam
zaman kita hidup dekat dunia ni. Kalau suka dekat orang, orang tu akan rapat dengan kita, kita boleh nampak kan. Yang ini tidak. Setiap kali saya balik, saya tidur, dalam tidur saya akan mimpi seorang gadis ni. Dia akan datang muncul dalam tidur saya beberapa kali. Casey, apa yang berlaku? Gadis ni kerap muncul dalam tidur saya dan saya kerap terbangun. Selepas mimpi, saya akan terbangun. Kadang-kadang pukul 2 pagi, kadang-kadang pukul 3 pagi. Saya terbangun dalam keadaan seluruh tubuh saya berpeluh. Hairan. Padahal tidur buka kipas, ada kalanya saya buka aircon, tapi tetap berpeluh, Casey. Dipendekkan cerita, pada masa tu saya masih lagi bersama dengan kumpulan paranormal. Dan dekat dalam kumpulan paranormal saya ni, kita ada seorang tukang ubat, perawat, Casey. Kita gelarkan dia Wak Min. Jadi bila saya mimpi dan keadaan saya menjadi agak mencurigakan, saya berhubung dengan Wak Min dan saya beritahu tentang keadaan saya. Wak Min periksa dan mengatakan yang mana ada makhluk yang dipanggil jin betina yang dah suka dekat saya, yang dah berkenan dekat saya dan nak mempersuamikan saya, Casey. Bila dengar agak kelakar, takkanlah jin nak kahwin dengan saya. Sebenarnya boleh, Casey. Makhluk jin ni, mereka boleh buat apa saja mereka suka dekat manusia. Jadi pada waktu itu saya rasa terperanjat. Jadi saya tanya Wak Min, apa jadi sekarang? Dia kata kamu akan kerap lagi mimpi. Dia akan datang dalam mimpi kamu sehinggalah kamu akan menjadi suami dia. Jadi saya tanya macam mana saya nak habiskan ni, saya nak tolak ni. Wak Min memberitahu saya bahawasanya dalam mimpi saya ni saya dah tak boleh kawal. Sebenarnya perbuatan saya ni adalah sebenarnya cara untuk saya mengawal mimpi saya adalah untuk melakukan benda-benda seperti solat, sebelum tidur berdoa dan baca surah-surah. Jadi saya melakukan perkara itu semua dan Wak Min juga menasihati saya, Casey, supaya tidak lagi melakukan aktiviti paranormal ini. Saya minta Wak Min rahsiakan masalah saya kepada kumpulan saya, sebab saya tak nak mereka tahu. Nanti saya pula akan jadi bahan eksperimentasi. Sebab kami pernah buat orang, Casey. Maknanya orang-orang yang dirasuk, yang dalam keadaan memerlukan, kami menjadikan mereka subjek eksperimen dengan memberi wang. Mereka sanggup melakukannya walaupun menjadi subjek dan menjadi bahan untuk paranormal research kami. Jadi saya suruh Wak Min jangan beritahu ahli kumpulan saya sebab saya tak nak menjadi subjek dalam hal ini. Dengan itu saya keluar daripada kumpulan. Kumpulan saya, ahli anggota kumpulan saya tidak setuju dengan permintaan saya untuk keluar secara mendadak. Mereka cuba pujuk saya, tapi saya kata saya tak nak. Sebab saya takut, Casey, saya menjadi suami kepada makhluk jin. Dan akhirnya saya keluar. Saya buatlah apa yang patut. Alhamdulillah, saya beransur pulih. Tidak lagi mimpi wanita misteri yang datang dalam mimpi saya. Sampai ke hari ini, saya tak pasti. Sekiranya kalau saya teruskan bersama kumpulan paranormal, kalau saya memperisterikan makhluk jin, apa akan berlaku pada saya? Dan adakah saya mungkin akan menghasilkan anak-anak di alam lain? Wallahu a'lam. Main dengan benda-benda macam ni berbahaya, Casey. Itulah pengalaman saya. Harap Casey dapat bacakan untuk dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih dan selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram di sini. Jangan khawatir, pada yang mungkin agak takut terlepas, saya dah share dekat live stream ini di YouTube channel community page, community tab di Malam Seram. Dan kemudian saya akan download video ni, saya akan re-upload balik ke saluran Malam Seram lah. Jadi harap maklum. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton rancangan ini bersama dengan saya Casey. Harap anda terhibur dengan kisah yang pertama tadi, ya. Mungkin dapat anda rasakan keadaan yang dialami oleh pengirim kita dalam rancangan Malam Seram yang dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh #Tim Mirzafai, ejen hartanah kepercayaan anda. Okey saudara, kisah tadi sebenarnya kisah dia panjang lah, saya dah potong pendekkan. Dan dia ni seringkali mimpi jin ni datang, dan bila dia jumpa dengan seorang wak ni katalah jin ni suka dekat dia. Jin pun ada hati rupanya. Dia berkenan sangat lah. Aku berkenan sangat dengan budak ni. Macam mana lah aku nak dekat dengan dia. Okey, selanjutnya kisah ini datang daripada pengirim yang bernama kejap, mana tadi tu? Ini dia. Okey, daripada pengirim kita bernama okey ni, Ira nama. Selamat saya tak sebut nama yang tertera dekat sini. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Ira. Jangan sebut nama penuh saya yang tertera di email, ya. Pengalaman saya ni Casey, saya nak kongsi dengan anda semua. Kejadian ini berlaku pada saya lebih kurang pada tahun 2010. Waktu tu saya masih lagi di sekolah menengah. Dan bila balik sekolah ni, saya seringkali ikut kawan saya lah pergi ke pusat beli belah. Dan apa yang berlaku, ini terjadi di salah sebuah tandas Casey. Pengalaman yang tak dapat dilupakan, kata Ira. Ini berlaku dekat Johor, di sebuah pusat beli belah yang saya tak nak sebutkan namanya, di Johor. Inilah pengalamannya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah dari Ira dari Malaysia berlaku di Johor di salah sebuah pusat beli belah pada tahun 2010. Waktu tu saya temankan kawan saya, biasalah pergi ke pusat beli belah, kita akan lepak dekat situ Casey. Dan sebelum pulang tu, kawan saya tak tahan sakit perut, nak pergi ke tandas buang air besar. Waktu kejadian ini sekitar jam 7 lebih malam, dah nak masuk waktu maghrib. Jadi saya pun temankanlah kawan saya pergi ke tandas untuk membuang air besar. Salah satu tandas yang kita masuk ni, bila nak masuk dekat dalam tandas tu dalam proses dicuci. Jadi dekat depan tu dia letak papan tanda, jangan masuk, tandas sedang dicuci. Jadi kita terpaksa cari tandas yang lain. Kawan saya dah tak tahan Casey, dia lari, dia kata Ira, aku pergi dulu tak tahan lah, sikit perut lah. Sebab tandas satu lagi terletak betul-betul dekat hujung pusat beli belah ni. Dari situ dia lari Casey macam lipas kodong. Laju betul kerana sakit perut. Saya pun menyusul dari belakang. So bila akhirnya saya sampai dekat toilet, kawan saya dah memang kat dalam lah. Saya pun masuk dalam tandas, saya cuci tangan. Kemudian saya panggil kawan saya, Su, aku kat luar, aku diri Jadi Su pun kata, yalah. Dan tiba-tiba Casey, saya tengah diri kat luar ni, saya dengar suara. Selepas 10 minit saya dekat luar ni, kawan saya masih belum keluar lagi. Saya dengar suara kawan saya panggil, Ira. Daripada dalam toilet. Mula-mula tak dengar sangat Casey, sebab tengah sibuk tengok handphone. Tapi bila saya dengar betul-betul, kawan saya panggil, saya pun masuk dalam toilet. Ada apa? Engkau ni lama nak buang air, kata saya pada kawan saya. Perut aku sakit lah, tak tahulah apa aku makan. Jadi kemudian kawan saya cakap, kau jangan keluar boleh tak? Kau dalam tandas ni, kau dengan aku. Yang hairan Casey, tandas sebelah hujung sekali ni tak ramai orang gunakan. Dari tadi saya berdiri dekat luar, tak nampak pun orang keluar masuk. Cuma kawan saya yang dari tadi dekat dalam. So saya pun dirilah dekat dalam. Kemudian kawan saya ni setiap sekejap panggil saya.
Sekejap-sekejap panggil saya. Ira, ya aku dekat sini. Kau jangan keluar Akhirnya dia dah habis bersihkan diri, dia keluar cuci tangan, kelang kabut keluar ke si. Tengah jalan menuju keluar daripada pusat beli belah nak balik rumah ni, kawan saya tanya, kau tak dengar ke tadi? Dengar apa? Sebab kau tahu tak kenapa aku panggil kau? Kata kawan saya pada saya. Kenapa? Tadi aku tengah buang air. Kat dalam toilet tu ada suara orang menangis Mula-mula aku ingatkan kau. Aku cakap, Rah, janganlah, jangan main-main, tak kelakar ni. Tapi engkau terus tak henti-henti menangis. Itulah aku panggil kau, Ira. Itulah yang saya masuk ke dalam ke si. Kawan saya takkanlah nak beritahu saya kan. Sebab tu sekejap-sekejap dia tanya saya, Ira, engkau kat mana? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah daripada pengirim kisah pengalaman yang dikongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Yang kena ganggu kawan dia lah cuma dia dekat luar tu tunggu. Kesian kawan nak buang air pun nak buang air, nak projek pun tak tenteram lama pula tu saya rasa dalam 20 minit ada dalam toilet 10 minit tunggu, yang lari dia sampai dulu mungkin 15-20 minit. Waktu tu dia dengar suara orang menangis dan menurut kisah ni dia panggil lah kawan dia Ira, kawan panggil Ira untuk masuk dalam temankan dia. Dan sekejap-sekejap Ira, kau ada tak? Aku kat sini lah. Jadi tadi lakonan tadi tu saya tambah sikit lah saya tambah sikit kerana dia tak tulis pun ada lakonan. Cuma dalam tulisan dia kata kawan saya sekejap-sekejap tanya saya di mana. Sekejap-sekejap tanya saya di mana dan dia nak pastikan yang saya masih dalam toilet untuk temankan dia. Jadi situ saya masukkan sedikit lah dialog macam kawan tanyalah konon. Dan akhirnya kawan habis selepas dia lepaskan hajat tu dia keluar, dia tanya, Ira, kau tak dengar ke suara perempuan nangis? Kata tak adalah. Kemungkinan tadi bila dia sedang keseorangan tu, waktu itulah dia terdengar, maka itulah dia memanggil Ira untuk temankan dia. Nak buang air pun tak tenteram dia nak ganggu tu tak kisah pun buang air ke, tengah tidur ke, dalam mimpi ke, dia nak ganggu, dia ganggu. Okey, seterusnya ni saya nak kongsi kiriman. Ini datang daripada Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Yati. Saya ni minat sangat dengan rancangan mistik yang dikendalikan oleh Casey sewaktu di zaman radio. Lama juga dengar radio Casey. Tak ada pun Casey buat live. Tunggu, tak tahu ke mana Casey pada waktu tu. Nasib baiklah ada kawan cakap Casey dah beralih dekat YouTube, kata Bu Yati. Jadi bagus jugalah. Dulu kalau rancangan dekat radio setiap malam nak kena bersengkang mata. Jadi kali ini boleh dengar bila-bila. Bu Yati nak kongsi kisah ringkas. Ini berkenaan dengan anak saudara saya lah yang berusia 21 tahun Casey. Pada waktu itu dia datang kepada saya untuk minta bantuan. Jadi dia cakap dekat saya lah, pada usia 21 tahun dia dah pergi macam-macam company untuk buat temu duga untuk cari kerja. Tapi seolah-olah semua yang dilakukan tidak berjaya kerana tak tahulah apakah masalah, dia tanya pada saya lah. Jadi inilah saya nak kongsi dengan Casey dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah Bu Yati jadi anak saudara saya berusia 21 tahun jumpa dekat saya. Dia tanya, dia panggil saya Mak T. Oh, dia panggil saya Mak T seram nama salah sebut lidah jadi lain Kata, Mak T, tolonglah, Yaya dah banyak kali dah pergi interview, semua tak dapat.
So saya pun rasa pelik lah. Saya tanya, mungkin bukan rezeki tak, kata saya pada anak saudara saya. Tapi dia kata, tolonglah kalau boleh kasih saya air baca-baca sikit. Dia minta dekat saya ke si. Sebabnya dalam keluarga saya ni, saya dikenali sebagai makcik yang baca-baca. Saya bukan baca-baca jampi pun. Setakat saya baca Yasin, kemudian saya berdoa pada Allah, mintalah supaya dipermudahkan urusan kan. Kalau Allah berikan Allah, itu adalah keuntungan individu tu lah. Kalau doa saya termakbul, kalau tidak, tidaklah. Jadi setiap kali kalau doa saya termakbul, orang yang minta tu dapat, dia datang terima kasih lah dekat saya, kasih saya hadiah lah. Saya kata jangan, ini semua bukan kerja saya. Saya ni cuma berdoa saja. Doa tu adalah kuasa paling kuat Casey, kata Bu Yati. Berdoalah. Kalau tak cukup dengan doa, bangun solat malam. Solat malam Casey, angkat tangan. Masya Allah Casey, macam-macam kita boleh minta. Dan antara benda yang saya nak tekankan dekat sini adalah sedekah pada waktu subuh. Ramai orang tak tahu Casey, fadilat sedekah subuh ni memang luar biasa. Orang-orang yang saya cemburu sangat adalah mereka yang melakukan solat dekat masjid pada waktu subuh. Bayangkan, selepas dia solat saja subuh dekat masjid, dia boleh masukkan duit tu dalam tabung masjid sebagai sedekah subuh, yang mana fadilatnya berlipat ganda dan doa-doa kemakbulannya lebih baik. Jadi dari situ kita lupa tentang kuasa doa ni. Kadang-kadang kita doa, benda tu tak jadi depan mata pada kita, dia tak jadilah. Kadang-kadang kita lupa ke si, kita doa hari ni, mungkin dalam masa 2 bulan doa kita termakbul, kita lupa yang kita pernah doa. Kita cuma ingat, oh ini adalah usaha aku. Tidak Casey. Jadi berbalik pada kisah anak saudara saya ni, dia minta lah saya tolong. Saya pun buatlah apa yang selalu saya buat, baca Yasin kan. Kemudian saya doakan untuk anak saudara saya ni. Saya berikan air Yasin tu, saya kata sebelum pergi temu duga, cuba ambil air ni, minum, sapu sedikit dekat muka tu. Jadi dia kata, macam mana nak sapu? Saya ni pakai makeup, nak pergi interview ni susah kalau tak makeup nanti. Jadi saya kata, jadi sebelum keluar, sebelum pakai makeup tu, sapu dululah air ni. Jadi dia pun buat. Casey, Alhamdulillah, dengan kemungkinan berkat doa dan bacaan air tu, dia dapat Casey pekerjaan yang dia minta. Dia rasa gembira sangat kerana dah hampir setahun Casey dia cari kerja. Semua kata nak call back, tapi senyap. Sampailah hari tu dia datang dekat saya Casey, dia belikan hadiah. Dia kata terima kasih mak ayah, kalau tak ada mak ayah tak tahulah apa nak buat. Sebenarnya saya kata pada dia, jangan terima kasih pada saya, awak patut bersyukur, sujud syukur, pergi solat untuk berterima kasih dengan Allah atas pemberian dia pada kamu. Saya ni hanya membantu menyampaikan permintaan kamu dengan doa. Jadi dia macam tak percaya tau. Dia kata, saya pun doa juga mak ayah, tapi doa saya tak pernah terkabul. Mak ayah doa je terkabul, mak ayah lah yang tolong saya. Macam tu sekali budak tu fikir. Saya rasa terkesan pula. Sebabnya sekarang ni anak-anak saudara saya ingatkan saya ni dah macam tukang obat yang boleh membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah. Setelah terjadi perkara itu, saya mula jauhkan diri daripada membuat air bacaan dan berikan kepada kenalan-kenalan ahli keluarga. Kerana saya dah takut dah kalau saya ni dianggap sebagai orang yang boleh makbulkan doa-doa. Jadi bila saya mula berhenti, sampai sekarang saya dah tak buat lagi Casey, kerana takut orang salah faham dan orang menganggap saya ni sebagai Tuhan. Konon dia Tuhan dia, open and close inverted comma. Jadi saya nak tanya pendapat, pandangan lah. Kata Bu Yati, patutkah saya teruskan apa yang pernah saya buat dulu? Sebab kalau saya teruskan, kenalan-kenalan saudara mara saya ni akan anggap saya ni sebagai seseorang yang membantu. Dan saya tak nak ke sih, sebab saya rasa ini semua datang daripada dengan izinnya. Jadi tolong boleh tak komen-komen dekat bawah. Dan kepada semua yang ada masalah,
jangan lupalah, berdoa tu penting. Jangan putus daripada berdoa. Sekian, terima kasih dan selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu kisah yang dikongsi. Saya faham apa yang diketengahkan ya dalam rancangan Malam Seram oleh Bu Yati ni. Ini berkenaan dengan yang ditanya tadi tu, dia nak bantu sebenarnya kan. Dia sukalah bantu anak-anak saudara, bantu keluarga, saudara mara mungkin. Bila dia berdoa kan, kemudian dia baca ayat Yasin tu, dia berikan. Mula-mula okeylah pada dia lakukan ni dengan cara yang betul lah. Dia tidak memuja, tidak melakukan benda-benda yang syirik. Tidaklah kau ambil ni batang serai ni sebelum masuk office, kau letak dalam baju. Tak ada tak ada sampai macam tu lah. Jadi dia buat benda, kata Bu Yati lah, menurut beliau, saya buat benda yang tidak melanggar lah dari segi akidah dan sebagainya. Tapi masalahnya bila dia buat benda tu, dan ada kalanya, kebanyakannya jadi kan, doa yang dia buat tu termakbul, dapat bantu anak saudara. Kemudian sekarang orang ni menganggap beliau ni, saudara mara, anak-anak saudara menganggap dia sebagai macam, dialah the place to go dan dia akan makbulkan doa. Orang dah kononnya macam nak cakap saya tak nak cakap okeylah, ini adalah satu perkataan yang agak berat sedikit, tapi seolah-olah orang ni mempercayai beliau seperti dikatakanlah sebagai dia ni macam Tuhan lah, macam boleh membantu. Dan makin ramai orang datang, saudara mara yang lain minta tolong, dan dia stop, dia takut. Sebab saya faham ini adalah satu kuasa yang dimiliki oleh Ibu Yati ni, ya, kelebihan beliau, kebolehan dia, dan dia tak nak benda ni akan membuat dia hanyut dan rasakan dia megah dan bangga diri, maka itu dia berhenti. Sekarang dia tanya kalau dia nak teruskan ataupun tidak, sebab dia tak nak orang melihat dia sebagai satu figure yang hebat, macam itulah. Jadi apakah yang anda rasa boleh dilakukan oleh Bu Yati? Boleh tinggalkan komen ya. Tu pun seram Selalunya kita dengar orang ni terlalu taksub kan, percaya dengan ni, percaya dengan tu. Yang ini pula pengirim kita berkongsi dilema yang dia hadapi oleh beliau sendiri. Okey. Saudara jangan ke mana-mana, kejap lagi Casey akan kembali berkongsi dengan anda pelbagai lagi pengalaman, dan kejap lagi Casey juga akan ketengahkan temu bual yang ini tentang sebuah rumah dekat Singapura ni. Rumah-rumah kita kebanyakan rumah adalah rumah pangsa HDB kan, yang mana HDB ni adalah rumah binaan pemerintah untuk rakyat. Dan rumah HDB ni kalau kita dengar dulu pernah berlaku orang jual rumah kawasan Bishan $1 juta. Baru-baru ini di Punggol ya, rumah dekat Punggol dijual dengan harga 1 juta. Bukan satu, ada beberapa rumah di kawasan Punggol dijual dengan harga 1 juta. Wah, nanti kejap lagi Mirza dan Fai akan berkongsi. Dan apa kata, kita berehat sekejap. Casey akan kembali. Jangan takut, malam ni Malam Seram Extended. Tadi pun saya mula agak lewat sedikit kan. Kita akan kembali selepas ini. Satu lagi cerita saya sampaikan. Kita berehat dengan temu bual saya bersama dengan Mirza Fai. Itu sempena menyambut ulang tahun kerjasama kami berdua ya, sebagai penaja dan pengendali rancangan ini dalam dah setahun. Jadi kita nak ketengahkan interview ni di luar lah, di kawasan luar. Okey. Satu lagi kisah sebelum saya akhiri ataupun saya teruskan dengan temu bual saya. Yang ini kiriman daripada pengirim kita bernama Asmah, betul nama? Okey, Asmah. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Kak Asmah. Kak Asmah berasal daripada Melaka. Saya nak berkongsi pengalaman saya Casey. Yang ini walaupun saya orang Melaka ni, saya ada juga ramai saudara mara di Singapura. Ini kejadian ini berlaku dah lama, pada tahun 2009. Waktu tu adalah hari majlis persandingan anak saudara saya.
Jadi macam itulah, kalau dekat Melaka, dekat Malaysia ni ada anak saudara yang berumah tangga, ramai saudara mara dari Singapura datang konvoi ke si. Kalau dekat Singapura pula ada anak saudara yang berumah tangga, ramai pula daripada Malaysia akan konvoi pergi ke Singapura. Saya bila sampai kat Singapura ni tak perlu nak fikir pun nak menginap di mana, sebab ramai saudara dan semua masing-masing akan offer lah, tidurlah rumah aku, macam tu Jadi kata Kak Asmah, pengalaman beliau tidur di rumah seorang anak saudara lah. Dia baru pindah dan dulu bila datang berkali-kali datang duduk rumah dia, duduk rumah mak dia lah. Kemudian akhirnya dia dapat kunci. Sebelum datang tu dia dah cakap, kata mak mah nanti kalau datang untuk wedding saudara boleh tidur rumah Ijan tak? Tanyalah, Ijan dah pindah ni, mak datang Jadi saya pun tidur dekat rumah dia. Kalau tak silap saya, rumah dia ni yang dia baru pindah ni terletak dekat kawasan Sengkang. Jom kita teruskan dengan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kata beliau, ini kiriman daripada Kak Asmah ataupun anak saudara panggil Mak Mah. Kata Kak Asmah, saya menetap dekat rumah anak saudara saya yang baru pindah ke si. Rumah dia, kawasan dia pada waktu itu tak ramai sangat orang. Datang pun masih ada lagi kawasan-kawasan yang dalam pembinaan. Saya pun disambutlah dekat bawah tu kan dengan suami. Kemudian naik ke atas rumah dia dan duduk dekat rumah dia, makan, minum, tidur. Memang best lah sangat kalau dapat bercuti ni kat Singapura ni. Jadi pada malam tu kami sebenarnya sampai pada hari Rabu ke si. Sengaja datang lebih awal lagi. Majlis akan berlangsung pada hari Ahad. Jadi hari lazimnya hari Sabtu dah mulalah semua rewang sakan. Saya datang lebih awal kerana saya memang dah lama tak jumpa saudara. Jadi ambil peluang lah untuk bercuti sekali dengan suami. Anak-anak pun dah besar masing-masing lah kan. Jadi kata Kak Asmah, sampai Singapura pada hari Rabu, saya pergilah rumah anak saudara yang jemput. Jadi pada hari itu saya cakap lah, nanti petang saya dengan suami nak keluar bersia-sia dekat Singapura. Jadi anak saudara kata dia offer lah, dia nak bawa. Kita tak payah, biar saya dengan suami je lah, nak memandu, nak tengok kota Singapura ni. Bila kami pulang tu kami sesat ke si, dan akhirnya dapat jumpa rumah Sengkang ni sampai dekat tempat letak kereta bertingkat, dipanggil multi-story car park. Saya ingat lagi waktu tu dah nak dekat 12.30 malam ke si. Anak saudara belum tidur lagi sebab tunggu kami pulang. Tadi dia pun yang beri arahan untuk jalan. So bila sampai dekat kapak tu, suami dengan saya memandulah naik atas sampai tingkat paling tinggi. Baru ada lot kosong. Keluar daripada kenderaan, tengah keluar ni saya yang keluar dulu, angkat barang daripada tempat duduk belakang. Tengah angkat barang, saya terpandang kereta dekat depan. Terperanjat saya ke si. Terperanjat sambil waktu tu terpekik sekejap. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Tanya suami pada saya. Saya takkan nak menegur kan, sebab ternampak sesuatu. Jadi saya pun diam, tak ada apa-apa lah bang. Suami pun faham lah. Suami pun keluar, tolong angkat barang, tutup pintu. Dan mata saya masih tertumpu pada kenderaan yang ada di hadapan kenderaan suami. Waktu tu bulu rumah meremang ke si. Mulut saya jalan tak habis-habis komat kamit baca surah. Sampai dekat lift, turun bawah dan pergi ke rumah anak saudara. Bila nak naik atas rumah anak saudara, takut ke si kalau benda tu ikut saya dan menginap dekat rumah anak saudara. Kesian pula, kawan tu baru pindah. Jadi saya pun cakap dengan suami, bang, nanti jangan ketuk pintu dulu sebabnya saya nak baca-bacalah dekat depan pintu. Casey, apa yang berlaku? Yang ini seram Casey. Waktu saya berdiri depan pintu rumah anak saudara saya, suami saya dengan saya, dua-dua kami baca Al-Fatihah. Tengah baca ni, baca Al-Fatihah, kami baca tak kuat tapi kami lafaz. Tengah baca lafaz Waladhdallin, tiba-tiba Casey dengar suara Amin.
Saya pandang suami, suami pandang saya. Terbeliak mata ke si? Kata Kak Asmah. Saya tanya suami, bang, macam mana ni? Jangan masuk. Turun bawah dulu. Kita turun bawah ke si. Sampai dekat bawah, saya rasa waktu tu anak saudara dah tidur dah. Mungkin penat tunggu kita kan. Sebab dia dah tak telefon pun. Saya pun rasa bersyukurlah dia dah tidur. Kemudian duduk dekat bawah. Bila duduk dekat bawah dengan suami selama lebih kurang 15-20 minit, bila duduk dekat bawah blok rumah anak saudara ni, meremang dia tak henti-henti ke si. Setiap kali duduk tu, ada sajalah meremang. Tangan sekejap-kejap meremang, tengkuk saya meremang. Bila lihat kawasan sekitaran dekat mana dia tinggal tu, banyak juga ada tempat-tempat yang baru saja disiapkan. Casey, masalah dia, siapa yang tadi amin Casey? Bila saya dengan suami baca Al-Fatihah depan pintu sebelum masuk dalam rumah. Duduk akhirnya selepas 1 jam duduk dekat bawah. Sempat lagi makan Casey makanan yang dibeli sampai habis. Dibuang sampah tu, naik atas baca lagi. Barulah ketuk pintu. Anak saudara bangun, buka pintu. Kita pun minta maaf dekat dia kerana lambat sangat. Tapi Casey, ada baiknya lah saya tak masuk dalam rumah dia. Kalau masuk mungkin benda tu pun ikut sama. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada Mak Mah, anak saudara panggil Mak Mah, ataupun beliau gelahkan diri beliau, Kak Asmah lah, Kak Asmah dari Melaka, yang berada di Singapura untuk majlis persandingan dan datang lebih awal lagi untuk bercuti dengan suami lah. Tapi seram lah. Nasib baik ada suami. Kalau dekat sebelah, kalau seorang-seorang, tiba-tiba waladhdallin. Amin. Kalau saya tak tahulah, mungkin dah pingsan dekat depan pintu tu. Dia boleh aminkan lagi Ya Allah. Amin Okey, terima kasih pada Kak Asmah yang sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Okey, saudara, kisah akan ketengahkan sekarang ini sempena dengan ulang tahun pertama kan. Mereka Mirza Fai dah taja rancangan ini pada tahun lepas, bulan Mac. Jadi ni kita nak masuk bulan Mac, ini meraihkanlah sambutan ulang tahun Mirza Fai dan juga Malam Seram yang pertama. Saya nak ketengahkan ini temu bual yang diadakan dekat luar. Dia agak panjang sikit, lebih kurang dalam 5 minit. Jadi harap maklum, kita akan ketengahkan temu bual ni. Selepas tu kita akan dengar lagu dan kita akan kembali. Jangan takut, malam ni Malam Seram akan saya tambah sedikit masa untuk anda yang sedang menonton. Kalau sudah bersedia, jom ikuti temu bual bersama dengan penaja Malam Seram #Team Mirza Fai. Kalau ada masalah jual beli hartanah, anda nak jual rumah, nak cari ejen yang amanah, cekap bertauliah, Fai Muni 8333 8555 ataupun Mirza Subari di 8383 2145. Jom kita tengok pemandangan yang indah. Kita berehat seketika, kembali sebentar nanti. Guys, korang tengok rumah ni. Pemandangan dia, kau tengok. Masya Allah. Okey, sekarang saya dalam perjalanan nak berjumpa dengan Mirza dan Fai untuk buat kita nak buat sesuatu yang lain lah, selalu dalam studio kan. Jadi inilah antara rumah-rumah yang boleh anda miliki, memandang ke arah sungai. Tenang hidup Jadi adakah rumah-rumah macam ni mahal harganya? Nanti kita tanyalah mana si Mirza dengan Fai ni. Ni dia Mirza, Fai. Penat berjalan Nasib baiklah pemandangan dia cantik kat sini Welcome to Punggol. Jom.
Okey, dah jumpa dah Mirza Fai. Jom kita jalan sikit. Cantik kat sini Ini apa ni, kira kawasan Punggol apa ni? Ini kita ada dekat somewhere in Sumbang, in between. Okey. Kat sini they call it Punggol Bayview. Punggol Bayview. Then further up kita ada Punggol Cascade. Okey. Water Regis lagi jauh sikit. But yalah, ni pemandangan macam ni ni dekat Punggol dia ada. Unless kalau you dah macam kat tepi laut ke apa, then we talk about tempat-tempat lama lah, macam Berimprit lah. Mana Pai? Marsiling Marsiling, all those older houses lah. Jadi kita akan cari tempat duduk dulu, sebab tangan ni pun dah lengur pegang kamera. Apa kata kalau kita duduk dan kita berceloteh tentang rumah di Punggol, jual sampai berapa? Okey, ada rumah di Punggol yang jual sampai harga 1 juta KC 1 juta? 1 million Okey, rumah kat mana ni? Okey, we will let you know in a while, okey? Nampak tu, aeroplane is flying Semoga hari ini dapat dimanfaatkan oleh ramai. Tadi Fai ada cakap tentang rumah di Punggol dijual dengan harga $1 juta. Betul KC, betul. Okey. So actually rumah ni, right? Okey, macam banyak klien kita ingat rumah yang dijual 1 juta ni hanya terletak di kawasan bandar, macam Pinnacle, Duxton. Banyak orang tak tahu yang actually Punggol pun ada few houses that is sold above 1 million. Okay, recently ada satu is a Punggol loft unit. It means loft tu KC dia 2 tingkat tau. Okay, the master bedroom kat sebelah atas, bawah is the living room. Okay, is sold at 1.03 million. Okay, so berapa owner beli rumah ni dulu is about 498,000. Okay, so dia jual 1.03. So dia punya profit is easily around 350,000. Itu dia punya duit kocik dia. Wah. Ya. Jadi mungkin Mirza boleh kongsilah kenapa hari ini kita datang Punggol ni. Okay, so the reason kita special sikit lah hari ni kita kat luar to do something different, because sekarang we notice that kita ada banyak influx of buyers on hand. Most of them budak-budak muda lah, generasi muda dia call it. Semua nak beli lah KC dekat Punggol. And then they telefon kita tanya kalau kita nak beli tengok rumah yang facing laut macam gini kat belakang ni, you all tengok ni kat belakang. Most of the time banyak budak muda ni tak nak pergi rumah-rumah lama macam kat Marsiling, dekat East Coast, semua dah lama. So they eyeing for tempat kat Punggol ni lah. That's why kita ada kat sini kat Punggol Bayview ni. One of the few constituent macam Punggol Bayview, Cascade, Water Regis ni semua nak tengok-tengok laut kan. And then furthermore banyak budak muda ni kalau nak beli rumah ni suka yang dah fully renovated. So mana lagi kalau kita kat sini. Memang kejap lagi kita kat sini pun memang kita nak attend kat satu unit dekat 322C. Sebab cuma nak bilang you all, banyak rumah kat sini semua yang Bayview ni belum lagi 5 years, tapi kita attend kat 322C ni nak buat appeal for early approval of MOP. So yalah, so kejap lagi dah ni kita nak showdown. Actually we have a few Mirza klien yang specifically cakap kita, Fai, I nak cari rumah dekat Punggol yang rumah I ada balcony facing river. Okay, so some of the places we can think of is for you, for those of KC Malam Seram, peminat yang tinggal dekat rumah facing river macam Motorway, Woodcrest, Punggol Topaz, Cascadia, all this, right? Okay, you can give us a call because we got a few clients on hand sekarang. So kalau you all ada rumah ni macam kat sini, balcony tengok laut, balcony tengok river, do call us. Kita ada banyak buyer on hand, tapi stok kat Punggol ni tak ada. So insyaAllah kita boleh jack out your price up sikit, okay? Jangan tunggu lama-lama, takut nanti tak tengok laut, awak yang ke laut. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Selamat tengah malam. Tadi lagu Ujian Insan, lagu dinyanyikan oleh kawan-kawan kita daripada Team Talk Malaysia. Terima kasih kepada Team Talk Malaysia. Ujian Insan tadi, saya suka dengan lagu tadi. Lagu tu best sangat-sangat. Dan yalah, kalau anda nak mendengar lagu penuh, boleh pergi ke YouTube channel. Anda boleh cari Ujian Insan Team sekumpulan Talk bercakap cakap Malaysia. Team Talk Malaysia. Jadi boleh ke sana untuk berikan sokongan kepada members-members daripada Team Talk. Okey, malam seram kembali pada malam ini, dan pada yang mungkin baru masuk gelanggang, saya live di channel KC Champion kerana buat sementara waktu channel saya tidak dibenarkan untuk buat live, jadi saya buat live kat sini. Sekejap lagi video ni saya akan download dan upload balik ke channel Malam Seram untuk memudahkan lagi lah urusan-urusan yang suka menonton rancangan ini. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada, tadi ada yang kirim salam dekat isteri saya tadi keluar tersempat dengan sebuah keluarga Haja Mariam. Haja Mariam, macam itulah nama. Terima kasih pada keluarga Haja Mariam. Saya dah terima salamnya yang diamanahkan kepada isteri saya, dan terima kasih kerana seluruh keluarga menonton Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jangan lupa kalau yang berminat untuk dapatkan jual beli hartanah 83832145, itu talian hotline untuk Mirza Subari, 83338555 untuk talian hotline Fai Muni daripada hashtag Team Mirza Fai. Seterusnya ni, saya nak tadi saya sedang bilik-bilik ni, saya ternampak email ni, dan sebenarnya nak baca email lain. Jadi saya ternampak dengan email ni. Ini adalah kiriman yang dikongsi oleh seorang pengirim. Bila tadi tengah main lagu, saya ketengahkan temu bual tu, saya baca kisah dia, menariklah pengalaman. Ini kiriman ini datang daripada seorang pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai nama dia mana tadilah, ya Allah, saya takut salah sebut nama, dah tak boleh baca email ni. Ini dia. Assalamualaikum Kesih. Waalaikumsalam. Nama saya Fauziah, bukan nama sebenar. Kesih gunakan nama samaran ini dan harap Kesih ketengahkanlah kisah saya yang benar-benar berlaku. Ini gangguan Kesih dalam rumah, yang mana sampai ke hari ini masih meninggalkan satu kesan yang amat mendalam dalam hidup saya dan hidup anak-anak saya. Gini kisahnya, rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kisah Puan Fauziah berbunyi begini. Kejadian ini menghantui saya dengan anak-anak saya. Begini Casey, saya ni berpisah dengan suami. Suami saya kata Puan Fauziah ada seorang wanita lain yang telah pun memporak-perandakan rumah tangga kami. So, saya cuba pujuk suami, tapi suami itulah, kalau hati dia dah berubah, dia akan terus berubah, dan tak perlulah saya nak pujuk sampai menangis. Sebab saya faham, saya dah nampak gerak-geri dia dah lebih setahun pun. Cara dia melayani saya, balik lambat dan kurang luangkan masa dengan keluarga. Dari situ saya dah persiapkan diri saya secara emosi Casey. Bila waktunya tiba untuk dia tinggalkan saya dah faham. Cuma saya harus juga tunjuklah bahagian saya kena tunjuk yang saya cuba berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga. Dipendekkan cerita, dia berpisah. Suami saya dengan saya ni berumah tangga, kami dikurniakan 3 orang cahaya mata. Semua masih kecil Casey. Anak saya yang paling kecil baru darjah 2. Yang dewasa berusia 13 tahun. Darjah 2 13 tahun dengan yang tengah anak saya berusia 10 tahun. Jadi 3 orang anak. Suami yang cerai kerana ada wanita kan,
So dalam hak penjagaan saya dapat. Dia pun memang tak nak jaga anak-anak ke si, saya tahu. Masalahnya peruntukan untuk anak-anak nafkah. Suami punya kekasih hati dia tu tak suka ke si. Dia larang suami saya berikan duit pada saya untuk anak-anak. Jangan kasih nafkah. Jadi itu satu masalah. So bila pergi mahkamah turun naik penat ke si? Penat nak minta duit macam minta sedekah. Saya punya orang jenis, saya cuba buat usaha sekali, dua kali, paling-paling saya buat 3 kali. Kalau dia tak nak buat juga, saya dah lupakan lah. Jangan nak mengemis, tak apa. Kau nak kasih, kau kasih. Sebagai seorang wanita, kita perlu kuat. Jadi saya pun memang dulu sebelum saya berumah tangga, jaga anak, saya bekerja. Saya bukanlah seorang suri rumah yang duduk kat dapur saja 24 jam. Before this, saya memang ada pekerjaan dalam dunia korporat. So saya dah siap dah. Saya tanyalah, saya pergi kontak kawan-kawan lama kan, sebab untuk kembali ke kerja korporat. Lagipun anak saya paling besar 13 tahun, boleh jaga adik dia yang darjah 2 tu. Sekolah pun tak jauh, sebelah menyebelah. Saya buatlah arrangement dengan ahli keluarga. So eventually perempuan ni pula tak puas hati. Kami ada rumah. Bila dah berpisah, rumah tu kena jual. Dapat keuntungan, yang mana keuntungan tu kena dibagi pada 2. Saya, hak saya, suami dengan hak dia. Tapi perempuan ni tak puas hati ke si. Dia cakap duit tu sepatutnya pergi dekat kekasih dia, iaitu bekas suami saya. Saya kata no. Sebabnya rumah tu beli atas nama saya dengan suami, dan saya pun ada bayar duit rumah juga. So dipendekkan cerita, dia tak puas hati. Mulalah dia hantar barang ke si. Mula-mula tak tahu ini perbuatan orang. Ingatkan benda yang singgah ataupun tak ada kena-mengena dengan pihak bekas suami. Tapi Casey, selepas benda ni kerap berlaku, tiba-tiba boleh teringat pula tentang wanita ni, iaitu kekasih bekas suami. Naik marah saya dibuatnya. Kisah seram yang pertama berlaku dekat dalam rumah Casey. Saya terbangun apabila saya ternampak anak saya yang darjah 2 sedang duduk dekat ruang tamu bercakap dengan seseorang. Danish, buat apa tu? Mama, Danish duduk luar sini. Danish duduk dengan aunty. Saya bangun Casey, pergi dekat ruang tamu. Hey, duduk aunty mana? Pukul berapa ni? Masuk dalam tidur. Bye aunty. Bye. Anak saya jalan belakang saya. Saya yang meremang Casey. Saya masuk bilik. Anak saya tengah baring. Saya tepuk dia. Danish, kenapa bangun tadi? Aunty kejut Danish. Aunty cakap nak cakap dengan Danish. Anak takkan nak bohong. Jadi saya ingatkan benda tu bukan benda yang dihantar. Kemungkinan yang singgah ataupun yang ikut balik. Jadi saya rasa seram, rasa takut, tapi tidaklah ambil kisah sangat. Saya rasa mungkin kita baca surah, solat, hilanglah dia. Tapi tak Casey. Aunty tu masih dalam rumah. Beberapa hari kemudian, anak saya sama juga bangun. Tengah duduk dekat ruang tamu Casey. Satu kali tu Casey, tengah duduk dekat ruang tamu, saya panggil Danish. Kemudian anak saya, suara dia macam marah tau. Diamlah. Saya bangun pergi depan. Danish, hey, buat apa ni? Cakap dengan aunty. Mana ada aunty? Dekat sini. Kemudian anak saya lagi bangun masuk bilik tidur. Dan benda ni kerap berlaku. Anak lelaki saya pernah beritahu saya yang 13 tahun tu, dia kata dia pernah balik rumah pada waktu malam ke si. Waktu tu saya dengan adik-adik dia tidak ada di rumah. Dia pada hari Sabtu ada CCA. Jadi bila ada CCA, dia pergi ke sekolah, dia balik agak lewat. Saya dengan adik-beradiknya berada dekat rumah mak saya yang tidak jauh daripada rumah saya. Jadi bila saya dekat rumah mak saya cakap saya akan pulang lah.
Jangan datang rumah nenek, balik rumah terus. Anak saya sampai lebih awal daripada saya. Dia buka pintu, dia nampak saya tengah baring atas katil, Casey. Kemudian dia buka pintu, dia nampak saya baring. Astaghfirullahalazim, Mama. Anak lelaki saya cakap, kenapa rumah gelap sangat? Anak saya buka lampu, dia toleh belakang. Dekat atas katil, orang yang baring serupa saya itu hilang. Itu yang dia telefon saya. Tanya, Mama kat mana? Mama on the way nak balik ni. Daniel dah sampai rumah. Anak saya yang pertama, berusia 13 tahun. Dan benda ni berlaku banyak kali. Sampaikan satu waktu tu, anak saya Danish yang darjah 2, ya, yang darjah 2 tu, dia berada dekat tingkap, tengah letak kerusi. Saya terbangun. Saya nampak dia, Danish, buat apa ni? Anak yang darjah 2 tu buka tingkap. Aunty suruh buka tingkap. Aunty suruh buka tingkap, Mama. Nasib baiklah, Casey, rumah saya ada pasang jeriji. Pagar tingkap dah dikunci. Kunci dia pun saya tak tahu mana saya letak. Dia nak buka tingkap, Casey, saya dengar bunyi. Kata aunty dekat luar. Dia dah buka dah tingkap tu, dan kemudian tinggal pagar tu je. Dia cuba buka, dia gegar-gegarkan. Kata aunty panggil, suruh keluar. Casey, waktu tu saya rasa I had enough dengan benda nonsense ni. Saya pun dapatlah bantuan seorang pakar. Pakar tu datang ke rumah, dan pakar tu kata, benda yang dalam rumah awak ni adalah benda yang dihantar oleh orang. Terus saya suspek adalah bekas suami saya punya kekasih hati. Sebab pada waktu itu suami saya masih lagi juga on off lah kasih duit nafkah. Tapi duit jual rumah tu saya dah ambil dah, bahagian saya. Dia tak puas hati, dia nak saya pulangkan semua duit tu, bahagian saya, kepada bekas suami. Casey, saya telefon bekas suami saya cakap dekat dia apa yang berlaku. Bekas suami tak percaya. Tak percaya, Casey. Tapi saya tahu itu dia yang buat. Naluri sebagai seorang ibu memang kuat. Saya tak ada bukti, tapi saya tahu itu perbuatan dia. Kenapa gangguan ini hanya berlaku selepas saya berpisah? Kenapa? Kenapa tak dulu, Casey? Siapa lagi nak buat kalau bukan perempuan durjana yang nak rebutkan harta? Tak tahu malu. Dah lah ambil suami orang, kemudian sekarang duit aku pun kau nak ambil. Pergilah kerja sana. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itulah dia kisah. Sebab tu saya kata tadi saya tengah belik-belik email. Saya terampak email ni dan saya baca menarik kisah dia. Kiriman daripada seorang ibu tunggal yang mana beliau terpaksa berdepan dengan masalah ni. Tapi saya pun tak pasti adakah tuduhan dia, apa anda rasa? Beliau sendiri mengakulah Puan Fauzia, bukan nama sebenar, sendiri mengaku yang dia walaupun tak ada bukti, tapi dia yakin sebagai seorang ibu ni, naluri dia rasa kuat sangat ini perbuatan pasangan kekasih bekas suami. Saya rasa dalam hal ini saya pun tidak adalah mungkin tidak ada hak untuk beritahu anda salah ke betul. Tapi ada baiknya Puan jangan kisah lagi lah, jangan fikir lagi tentang yang the other side of that, your bekas pasangan anda dan kekasihnya. Jangan fikirkan lagi lah ya. Dan kalau boleh janganlah kaitkan dia dalam apa yang berlaku, sebab kadang-kadang takut nanti menjadi satu tuduhan ya. Kita elakkanlah. Syaitan ni dia nak buat kita macam-macam dia boleh buat kita buruk sangka dengan orang lain. Memanglah dia dah rampas suami itu satu benda yang tak diinginkan lah semua orang kan. Dah rampas suami, tapi dalam perbuatan gangguan ni seperti anda kata anda tak ada bukti,
Tapi naluri rasa kuat, kemungkinan anda betul dan kemungkinan juga anda salah. Jadi berhati-hatilah ya. Baik, apa kata pendapat pandangan anda semua yang sedang menonton? Sebelum ini, ya, beliau hidup dengan anak-anak tak ada apa-apa pun. Ya, dengan suami tak adalah gangguan, anak bangun malam-malam berbual dengan aunty. Sampaikan anak dia yang berusia dia, bukan 2 tahun, maaf darjah 2. Saya tadi salah sebut. Anak dia darjah 2, bukan 2 tahun. Anak yang darjah 2 ni sampai nak buka tingkap. Nak buka tingkap sebab aunty suruh buka tingkap, suruh keluar. Keluar maknanya nak terjun lah. Itu yang dia rasa ini cukup membahayalah, mengganggu, menghantui anak-anak dia dalam rumah. Dan sebab itulah dia ambil tindakan untuk memanggil pakar perubatan untuk datang. Dan pakar tu mengatakan benda ni bukan benda yang singgah, yang ikut balik, tapi ini adalah sesuatu yang dihantar oleh orang. Hairan dah dapat suami orang, ya, satu hal. Nakkan harta orang, lagi satu hal. Kemudian nak mengganggu pula anak-anak orang. Tak faham. Macam mana? Macam mana, saudara? Apa pendapat, komen anda? Tinggalkan kat bawah sini. Kita teruskan kisah mungkin. Lupa saya nak jawab panggilan telefon WhatsApp. Okey, kalau ada kisah boleh kirimkan pada saya. Boleh kirim kat WhatsApp. Sebelum tu saya nak tutup tirai rancangan 1 jam yang dibawakan khas untuk anda oleh penaja kita #Team Mirza Fai menyambut ulang tahun Malam Seram dan Team Mirza Fai, iaitu tahun pertama. Alhamdulillah mereka akan sambung untuk tahun yang kedua. Iaitu kalau anda ingin dapatkan ejen hartana, jangan lupa hubungilah Mirza Subari 83832145 ataupun Fai Muni di 83338555. Sekarang ini antara rumah yang terhangat di pasaran adalah di kawasan Punggol, dan sekiranya kalau anda memiliki rumah dekat Punggol, dan lebih lagi kalau rumah anda memandang ke arah perairan seperti sungai, memandang ke arah laut, inilah rumah-rumah yang boleh anda naikkan harga. Dan menurut Mirza dan Fai, oleh kerana sekarang pemerintah Singapura dah kurangkan pembinaan rumah-rumah BTO kerana COVID kan. Kerana COVID, supply BTO tu untuk bina rumah baru dikurangkan. Maknanya rumah-rumah resale ni menjadi tumpuan anak-anak muda yang dah berumah tangga. Ya, mereka nak cari rumah resale yang dah fully renovated. Jadi tak payahlah keluar duit untuk renovate rumah. Jadi maka rumah-rumah resale ni sekarang dah boleh dinaikkan harga. Ada yang siap boleh ada duit kocik, COV lah, cash over valuation. Jadi anda boleh hubungi, tak kisah pun dekat Punggol ataupun antaranya di Tampines, di Chua Chu Kang, Bukit Panjang, di Jurong pun ada. Woodlands antara tempat yang hangat di pasaran. Woodlands pun kata saya ada ramai pelanggan nak cari rumah dekat Woodlands, tapi stok rumah dekat Woodlands semakin berkurangan. Jadi anda boleh hubungi Mirza Subari dan Fai Muni untuk dapatkan penjelasan lebih lanjut. Kalau anda nak jual rumah dengan buat duit, inilah masanya, ya. Dapatkan khidmat #Team Mirza Fai. Kita kembali selepas ini dengan pemanggil ataupun voice note. Jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Jom kita hubungi pemanggil yang pertama pada tengah malam ini. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Panggil saya Mami ya. Mami ini panggilan dari mana? Ya. Jelas, Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, dan anda kata pengalaman ni tentang daripada hospital dia ikut balik rumah. Seram tu dengar. Boleh kongsi, silakan kisahnya.
Okey. Saya tak berapa pandai untuk cerita masa apa ni, pasal benda ni dah lama masa umur saya 9 tahun. Oh, okey. Mula-mula cerita dia ni. Mak saya ni seorang perawat. Okey. Kenal dengan misi, seorang misi ni. Misi ni kawan dengan staf dekat hospital ni. Saya tak payah cakap lah hospital mana ya. So misi ni tahu yang mak saya ni boleh berubah. Dia bawa staff nurse tu datang ke rumah mak saya untuk buat rawatan lah. Benda yang dia untuk berubat ni dia puncanya daripada gangguan kat hospital ni. Dia nampak staff nurse ni kerja malam, dia nampak ada perempuan yang letak kat tangan dekat atas kaunter, lepas tu tersenyum. Perempuan ni bila dia pandang lagi sekali tengok tak ada. Gangguan ni kerap berlaku. Tu yang dia bawa staff nurse ni datang jumpa mak saya. Yang saya ni seronok sangat bila ada orang datang merawat dekat rumah. Saya akan dapat upah. Contoh untuk siapkan peralatan apa semua. Lepas tu upah saya RM5. Daripada itu bila dah selesai dekat situ, itu bab yang pertama. Bab yang keduanya, mak saya, untuk pendekkan ceritanya lah, mak saya ni buat rawatan ni semua. Bila staff nurse dah balik ke rumah, dia tak ada apa-apa dah, dia dah okey. Yang kena gangguannya saya. Masa saya dia kena tu dia macam ni. Saya tengah tidur, saya nampak masa tu dalam pukul 2.30 pagi. Ingat lagi pasal benda ni takkan saya lupa seumur hidup ni. Saya nampak perempuan, saya tengah tidur ni, saya tak boleh bangun, saya terlentang. Tangan saya semua tak boleh gerak. Saya nampak ada perempuan berdiri daripada hujung kaki, berpakaian putih, rambut panjang, bibir dia merah. Dia tersenyum, dia memandang kat saya. Yang lagi satu yang menakutkan tu, dia punya dahi tu ada macam pangkah. Dalam pangkah tu berapi. Jadi saya cakap, saya meremang belum apa ya. Lepas tu saya menjerit. Dalam masa yang sama, katil yang saya naik dulu tu, katil yang dulu ni jenis katil yang berlipat. Katil spring yang berlipat ni. Saya terlampau takut katnya menjerit sampai katil terlipat dengan saya kat dalam sekali. Bila saya menjerit, mak saya pun datang. Bila mak saya datang, saya ingatkan saya seorang kena. Rupanya mak saya pun kena. Esoknya mak saya dekat tangan, dekat kaki, semuanya ada tanda tangan. Yang tanda tangan yang kena pegang, kena macam kena lebam-lebam, tak peha dekat tangan apa semua. Mak saya cakap bukan kau je yang kena, mak pun kena juga, dia cakap. Berentap dengan dia semalam. Benda ni berlarutan sampai dekat 3 minggu jugalah. Saya dengan mak saya tak ada tidur dekat dalam. Saya tak tidur dalam bilik, saya tidur dekat hall dengan mak saya. Dan semenjak daripada hari itu, saya tak ada nak buat lagi lah. Tolong mak saya lah, takut lah. Wah, dia sampai ikut balik Dia sekarang ni maksud dengan ceritanya, benda tu sekarang tak dapat kacau dekat sana. Jadi yang dia kacau sekarang kita orang lah. Sebab kita buat rawatan dia kan. Saya yang tak ada kena-mengena ni, dia kata sebab saya ni jadi macam kadam, pembantu mak saya. Jadi saya pun kena sekali. Tapi memang seram dalam muka dia sebab dahi dia tu berapi Lagipun anda masih kecil kan? Mungkin yang nampak tu 9 tahun masa tu. Dan sekarang ni tinggal dekat kawasan Ceras. Ada kisah yang seram ke dekat Ceras? Banyak ke sih, banyak. Banyak. Tapi itu nanti-nantilah. InsyaAllah. Mana tahu ada lagi dekat ni. InsyaAllah kita akan bersambung. Terima kasih kerana sudi berkongsi kisah dalam Malam Seram. Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Okey, sebelum saya teruskan Malam Seram kejap saya akan nak bacakan dahululah sumbangan-sumbangan super stiker super chat pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih atas sumbangan semua, sokongan anda berikan, dan mohon maaf saya tak dapat live di saluran Malam Seram. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah kita ada alternatif yang lain. Jadi kalau anda yang sedang menonton, jangan lupalah untuk subscribe ke channel KC Champion. Channel ni bukan channel Malam Seram, channel ni lebih pada vlog makan, product review. Ini channel baru saya lah, saya baru juga mulakan channel ni. Dan sini Alhamdulillah saya juga boleh buat live lah sebabnya atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan berlaku pada channel Malam Seram. Alhamdulillah ya. Dan terima kasih sumbangan-sumbangan. Izinkan saya untuk bacakan sumbangan-sumbangan dahulu sebelum KC jawab panggilan dan teruskan berkongsi pengalaman kisah anda. Okey, malam ni sumbangan-sumbangan, Masya Allah, terima kasih banyak atas sumbangan daripada anda semua. Antaranya dekat sini, jap saya scroll Okey, terima kasih sumbangan daripada Ros Muhammad. Terima kasih pada Ros Muhammad. Terima kasih Aim Wak Laki, sumbangan anda. Terima kasih Cinta Hati Yayang, super stiker daripada Nuraini juga. Deldin, terima kasih sumbangan super stiker Deldin. Ya, ini siapa lagi? Sweet Lip Lips, terima kasih sumbangan super stiker anda. Ishas, terima kasih. Salam KC. Jalan kaki rasa penat, sudah penat kaki pun sakit. Saya ini seorang peminat, malam ini sumbang sikit. Amboi. Alhamdulillah, syukur nikmat atas sumbangan yang anda berikan. Nita Jasmine, terima kasih sumbangan super stiker anda. WMHBWA, Wan Muhammad Hamdan. Saya salam pada KC dan semua pendengar Malam Seram. Salam buat Ausam dan Hayan, seorang 15. Hari-hari belanja Ausam Hayan. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua di dunia dan akhirat. Tahniah dan syukur bekerjasama dengan penaja. Selamat malam semua. Terima kasih Wan Muhammad Hamdan, dan juga pada anda, semoga anda juga dirahmati dan ditambah rezeki anda. Amin ya. Cik Mang Makan Tosih. Nama super stiker anda, terima kasih. Deldin, sekali lagi terima kasih Deldin, sumbangan super stiker anda. Yoho di sini, terima kasih. Yoho, ni adakah ini Yoho yang telefon tu dah lama Assalam, yang di Pertuan Agong Seram Sejuk, Kalang Kabut tercabut, Encik KC Champion dan juga geng Momok. Harap semua sihat walafiat, sentiasa mendengar Malam Seram. Terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi Wan Muhammad Amdan. KC ini tambahan buat support sikit-sikit sana sini dari isteri saya. Semoga Allah memberkati hidup kita semua. Amin ya. Dengan kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih pada KC kerana kasih saya peluang jadi tim sepanah walaupun seketika. Tak apa, nanti saya akan saya lupa pula. Tiap hari ditukar kan. Okey, tak apa. Emilia Jamaluddin, terima kasih Emilia Jamaluddin. Terima kasih kerana putarkan lagu Ujian Insan. Suka Emilia. Terima kasih Emilia atas sumbangan anda. 2 kali sumbangan daripada anda yang cukup besar. Terima kasih banyak Emilia. Bab minta nafkah memang masalah besar dalam komuniti kita. Kalau tak orang ketiga yang hasut si bekas suami tu, kawan-kawan dia yang hasut. Bayar lebih pun tak boleh. Takut kena tuntut ke dekat akhirat. Kalau tak mampu, janganlah berbini bang oi, dan jangan beranak. Contohlah, takkanlah Emilia Jamaluddin buat macam tu kan. Dia lebih relax Kak Nurkiah, terima kasih sumbangan anda Kak Nurkiah. Okey, Wan Muhammad Adan, terima kasih kerana mengingatkan saya. Saya lupa tadi untuk masukkan anda dalam team moderator saya. Okey, nanti saya akan masukkan. Okey, terima kasih pada semua yang memberikan sumbangan. Terima kasih banyak atas sumbangan-sumbangan anda, sokongan anda berikan kepada rancangan Malam Seram. Okey, seterusnya saya nak jawab panggilan ataupun saya nak buat panggilan. Yang ini daripada pengirim kita yang berkongsi, mana dia ini dia. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah lah KC, tapi tak nak hantar voice note boleh? Suara saya tak sedap. Suara saya tak sedap KC. Takut nanti kena bahan. KC bacalah kiriman WhatsApp saya. Okey. Anda email pada saya. Email ke kc@malamseram.com. Sebab nak baca WhatsApp ni susah. Dia skrin kecil sangat kat sini. Saya nak tengok susah kan. Kalau saya tengok sini, skrin saya untuk baca email besar sikit. Sini nanti saya tu kia-kia nak baca kiriman anda. Okey, harap maklum maklum mana Okey, yang ini daripada pengirim kita nak baca email ni.
daripada pengirim yang berkongsi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah saya terjadi di Pulau Tekong. Waktu tu saya menjalani latihan perkhidmatan negara. By the way, nama saya Ashik. Harap KC dapat bacakan kisah saya dalam rancangan Malam Seram. Jom kita kongsi kisah daripada pengirim bernama Ashik. Ya, sekali sebut. Kalau 2-3 kali sebut jadi lagu. Ashik, Ashik, Ashik. Ashik-ashiknya. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Pengalaman Ashik menjalani perkhidmatan negara ataupun sebagai seorang askar di salah sebuah pulau latihan di Singapura yang dikenali dengan nama Pulau Tekong. KC, minta maaf kisah saya yang ringkas sahaja. Ini pada waktu malam ketika saya sedang baring, belum lagi boleh tidur. Saya sedang berborak dengan kawan saya apabila dia minta saya temankan dia pergi ke toilet malam tu. Jadi sambil berjalan dekat koridor menghala ke arah toilet, kami pun berbual-bual. Dia pun masuk toilet untuk lepaskan hajat. Saya pun ambil peluang jugalah, dah pergi toilet ni, saya pun buang air kecil. Jadi bila berada dekat dalam, kita dengar KC, ada suara macam orang tengah humming. Humming tu macam Jadi saya dengan kawan saya dengar. Kawan saya ni pula dia pergi tegur. Dia kata dia kata, Ashik, engkau Casey, saya tahu tu bukan suara kawan saya. Jadi saya diam. Kawan saya bilang, Ashik, engkau and then what happened next? Saya cakap, bukan akulah. Habis siapa? Tut, kawan saya lah. Dia mencarut dalam toilet. So saya pun keluar dari toilet. Dia pun keluar sama sekali lah dengan saya. Dan dia tengok saya tengok dia. Dia kata, bunyi apa tadi Saya pun jeling dia. Saya angkat tangan. Diam. Saya gitu. And then dia ni pula tak faham bahasa ke si? Tak ada. Tadi kau yang buat bunyi Bukan akulah boh. Tut. Dia marah Kemudian sampai dekat sinki air, kita cuci tangan ke si? Tengah cuci tangan. Kemudian kawan saya tiba-tiba, Ashik apa tu? Ashik. Daripada refleksi cermin, kita nampak ke si? Dekat cubicle toilet tu, pintu dia tertutup tau. Semua pintu dekat belakang kita tertutup. Salah satu cubicle toilet tu nampak macam kepala orang. Hanya nampak bahagian atas dengan rambut hitam. Jalan kiri kanan. Saya tengok kat cermin, kawan saya dah cabut dulu kisi. Saya hanya tengok dalam beberapa saat sebelum dia lari berdesut masuk ke dalam bilik. Saya menyusul di belakang dan kawan saya bila sampai bilik, kawan saya dengan saya termengah-mengah dibuatnya. Kawan saya boleh tanya saya, apa ke benda tu? Dalam keadaan terperanjat dia bertanya pada saya. Dan lalu saya pun cakap, kau nampak ke? Kepala orang. Apa benda tu? Itulah aku cakap engkau. Lain kali jangan tegur. Diam buat bodoh sudah. Kan? Kau pergi tegur. Sekarang nanti sekejap lagi dia datang dalam mimpi kau. Kawan saya punya takut Casey, sampaikan tanya saya, boleh tak tolong bacakan doa untuk dia sebelum tidur. Casey, memang malam tu seram sangat-sangat untuk saya dengan kawan. Kita diganggu sebanyak beberapa kali. Kedengaran suara orang humming. Dan yang kedua, penampakan macam kepala dekat cubicle toilet tu Casey. Itu pengalaman kami di Pulau Tekong ketika menjalani latihan. Sampai sekarang saya dengan kawan saya ni, kalau jumpa je cerita hantu, mesti kita akan cerita ni lah. Harap Casey dapat ketengahkan kisah saya. Dan terima kasih. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah dari Asyik minta maaf. Kisah Asyik ni dia kiriman dia menarik, kisah dia. Saya suka pengalaman dia ringkas dan padat. Tapi itulah dia banyak gunakan shorthand Kalau boleh nak kirimkan email pada Casey, elak daripada menggunakan shorthand. Sebabnya kadang-kadang susah nak baca Okey. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram, dan kalau ada kisah boleh WhatsApp saya ke 81310287, ataupun kalau di luar Singapura boleh kirimkan WhatsApp ke talian +65 81310287. Dan Casey, saya nak berkongsi kisah, boleh beritahu saya dan insya-Allah saya akan cuba ketengahkan kisah-kisah anda atau dengan menghubungi anda. Anda jangan jangan telefon saya. Saya akan telefon anda untuk anda menyampaikan pengalaman seram. Okey. Kepada ni mana tadi email saya. Okeylah, nanti sekejap lagi saya sambung kisah kiriman email. Sekarang saya nak jawab panggilan. Dan bro Wan Muhammad Hamdan, saya cari nama awak, scroll tak jumpa ni. Boleh tak anda komen, jadi supaya saya senang untuk meneruskan urusan okey. Brother Wan Muhammad Hamdan, sila komen sikit yang ini siapa ni? Daripada pengirim kita, kejap saya tengok ni. Nama samaran saya Zack katanya dekat sini. Bumbung rumah digegar semasa berzikir. Dahsyat ni Jom. Bumbung rumah bergegar semasa berzikir. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Selamat pagi. Saya Zack. Zack dari mana panggilan ni? Saya dari Kota Damansara. Damansara. Banyak cerita saya pernah kongsi di Damansara. Adakah Damansara ni tempat diseram? Saya pernah pergi Damansara, saya tengok okey je tapi adakah anda rasa tempat anda tinggal kawasan Damansara ni seram? Kenapa agaknya banyak cerita seram kat situ? Actually memang saya duduk kat sini baru 2 tahun, tapi macam-macam cerita saya tahu. Dan saya pun pernah kena ganggu juga dekat area situ. Dan anda katakan anda melalui WhatsApp ni, anda cakap pengalaman anda berzikir dan bumbung bergegar. Jom kita dengar kisah, boleh? Boleh. Pada kita ni masa PKP yang pertama, yang pada tahun lepas, bulan 3, saya balik kampung time tu. So saya tengah berzikir time tu. Malam dalam pukul 2 pagi. And then bila saya berzikir tu, tiba-tiba saya bumbung rumah saya bergegar. Ada orang gegar. So bila dia gegar tu, saya berhenti sekejap. Kenapa ni lah? Hujan ke kan? Angin ke apa semua. Tapi saya tengok kat luar tak hujan. And then parents saya semua dah tidur dah kan malam tu. And then saya sambung lagi. Baru nak sambung, dia gegar lagi ke sini. So saya dah tahu. Tapi sebenarnya saya ada kelebihan lain lah. Saya boleh and everything semua. So di situ bila saya teruskan juga, makin lama makin dekat, sampai ke atas bilik saya gegaran tu. Dia gegar kuat tak? Dia macam gegar macam mana tu? Gegar macam betul kuat, betul kuat. Dia macam hentak besi kat atas tu. Okey. Dia macam tak bagi. Sebab saya jarang balik kampung. Tapi masa PKP tu saya memang balik kampung. Saya jumpa parents saya, and then saya teruskan saya punya amalan saya lah setiap hari bila di rumah saya. Tapi bila tu time tu saya pergi kampung. So
mungkin ada something kat rumah saya. Actually saya dah tahu benda ni memang ada kat rumah tu. Sebab family saya memang dah pernah kena kacau. Dan saya pernah dengar dan pernah nampak pintu bilik saya ada orang nak buka. Tapi bila saya cerita dengan adik saya kata benda tu memang dah berlaku lama. Jadi anda tengah tidur ni, anda tengah tidur, anda yang dengar ke adik yang nampak? Adik nampak lah. Saya nampak. Mula adik saya dah nampak dulu. Okay. Dah pernah kena kacau, dah lama dah, tapi dia tak nak cerita. Jadi bila saya cerita baru dia beritahu. And then yang gegaran tu Casey, dia bukannya gegar macam sekali je. Dia banyak kali. Dia macam ada orang tak kong tu. Sampaikan saya dah terlalu marah. Saya kata dia, kalau kau berani kau turun lah, aku tunggu kat sini. Sampai cabar Lepas tu cabar dia. Lepas tu saya sikit lagi. Lepas tu dah tak ada kaki. Lepas tu dah tak ada. And then mak saya baru cerita, bapak saya baru cerita benda macam ni. Baru saya tahu kat rumah saya, kat kampung saya memang ada. Dan itu di kampung lah. Kalau di Damansara anda kata ada, di Damansara anda katakan Damansara ni juga, sebab saya terbaca komen-komen tadi, ada kata Casey, kawasan Damansara ni ada hutan-hutan tebal Casey. Ada dekat Damansara. Ada yang kata Casey, dulu dekat kawasan Damansara ni ia adalah kawasan Felda. Tak tahulah apa yang dimaksudkan kat sini. Actually Casey, yang pengalaman saya, saya ni actually duduk di berantara dengan The Curve shopping complex sana. Ada satu shopping nama The Curve, kalau saya tahu lah. So saya The Curve tu ada Montiaga Damansara. So berhampiran Montiaga Damansara tu adalah Damansara Perdana. Damansara Perdana tu actually bekas kawasan orang asli. Dan saya pernah nampak sendiri depan mata saya dengan kawan saya. Benda tu memang lintas depan mata kita orang. Memang kawasan kita bukan semua tempat yang orang kata okey. Kebanyakannya dekat ofis. Kita pernah dengar cerita yang dia orang duduk kat Damansara kan. Damansara Perdana yang kena kacau kat ofis. Memang betul. Jadi terima kasih sudi berkongsi kisah pengalaman anda, dan jumpa lagi di lain kesempatan, dan selamat malam seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ini saya baru terima kiriman komen ni, bukan komen tapi private message melalui Facebook, kiriman daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Juggernaut. Juggernaut dah lama tak sebut nama karakter Juggernaut Juggernaut saya nak berkongsi. Tadi Casey ada cakap tentang Damansara, tempat dia seram. Saya penduduk Damansara, dah duduk sini nak dekat 25 tahun Casey. Tempat ni memang seram. Nak kalau waktu malam balik sorang-sorang dekat kawasan yang saya tinggal ni di Damansara Perdana, siaplah nanti dengar bunyi orang ikut jalan belakang, kadang-kadang orang panggil nama, tapi bila toleh biasanya tak ada. Saya nak kongsi pengalaman saya yang ringkas, bolehlah Casey bacakan di Damansara Perdana ni. Waktu tu saya sedang berlari-lari anak ataupun jogging lah waktu malam. Dan Casey bayangkan tengah jogging ni, tiba-tiba belakang saya dengar saya jogging. Tengah jogging, saya jogging seorang. Dekat belakang saya dengar Casey, telapak kaki ikut saya rentak kaki saya. Bila saya jog pelan, dia pun pelan. Saya berhenti, dia berhenti. Toleh belakang, tak ada orang Casey. Tidak ada orang. So, apa yang berlaku? Saya teruskan niat saya untuk berlari-lari anak pada malam tu, sampailah saya kembali ke apartmen saya. Dekat depan apartmen saya di Damansara Perdana ni, kita ada pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan warga tempatan lah yang menjaga. So sampai dekat depan tu saya duduk siap berborak-borak. Dekat depan tu ada dua orang yang menjaga. Satu pakcik, satu lelaki Melayu, satu lagi pakcik. Saya berbual dengan lelaki Melayu yang muda ni lah. Saya berbual dengan dia, saya berborak kejap. Dia pun kenal saya, kita bercakap-cakap kejap. Kemudian pakcik ni asyik
dekat dalam bilik tu dia asyik menjengah keluar je. And then pakcik ni keluar, tiba-tiba saya nampak dia jalan dekat belakang saya, dia mundar-mandir ke si. And then dia patah balik, dia cakap dengan saya, nasib baik kau duduk sini berbual-bual. Kalau tak, dia ikut kau balik. Saya pun tanya, pakcik, asal? Tak perlu tahu. Sampai sekarang saya tanya pakcik tu apa pasal, dia tak nak cakap dengan saya ke si. Tapi saya rasa kemungkinan telapak kaki yang bunyi ikut saya jogging tu, kemungkinan dia ikut saya sampai depan apartmen saya, kemungkinan nak ikut saya pulang ke rumah. Tapi oleh kerana saya membuang masa dekat depan tu, berborak dengan salah seorang pengawal keselamatan yang bertugas pada malam tu, kemungkinan dia tak jadi ikut sebab pakcik pun datang to the rescue. Si baiklah ada pakcik tu ke si. Dia keluar, dia jalan mundar-mandir kat belakang, dia patah balik kata, nasib baik kau kat sini berbual-bual dulu. Itu dia kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita yang berlaku di Daman Sarah Perdana. Dan ada orang kata Daman Sarah Perdana dulu adalah hutan tebal, macam tadi pengirim kita yang menghubungi talian Malam Seram. Baik, kita akan berkongsi kisah selanjutnya. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, seterusnya mungkin dah jawab panggilan. Sebenarnya banyak ni daripada pengirim kita. Yang ini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Boleh tak baca kisah saya WhatsApp? Minta maaf lah WhatsApp Casey tak boleh baca. Boleh kirimkan email pada Casey ya. Casey, saya ada cerita ditarik rambut dalam tandas. Wah, siapa pula ni? Macam-macam tarik rambut dalam tandas Hello. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Ini Assalamualaikum Casey. Ya, Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Sorry. Lia. Okey, Lia dari ni Lia yang Sabah. Dari Sabah. Jadi Lia nak berkongsi pengalaman anda kata tarik rambut ditarik dalam tandas. Ini tandas mana? Tandas awam ke tandas rumah sendiri? Silakan. Okey, sorry. Kejap mau kasih. Ya. Nervous. Kejap. Tandas awam Casey. Silakan. Masa ni terjadi pada tahun 2012 macam tu lah. Okay. Time ni, sorry lah masa ni, time ni masih free hair lagi masa tu. Lepas tu, rambut saya ni kan Casey panjang sampai dia panjang lah, jenis panjang. Lepas tu masa kejadian ni pada saya kerja dekat shopping mall, tapi dia tutup kan selalu kalau shopping ni dia tutup dalam jam 10 kan. Mesti memang nak tutup dia tu dah tutup, nak tutup mall tu. Jadi banyak kan kedai dekat shopping mall tu banyak yang tutup. Lepas tu masa saya nak nak tutup tu, saya sempat nak ke tandas. Saya punya kedai butik ni yang tempat saya kerja ni dekat tingkat 2. Lepas tu yang saya pergi yang tandas dekat tingkat 2 tu pula ada yang tutup. Dah ada yang tutup. Jadi saya ke tingkat atas. Atas sekali Casey. Atas sekali masa tu saya fikir masih ramai orang lagi. Sebab selalunya kalau macam dalam jam 10 tu masih ada orang, tapi kebanyakan staff tu lah yang bekerja dalam shopping mall tu. Tadi masuk dalam tandas tu. Ada satu tandas ni. Maksudnya dalam tandas tu masih macam biasa. Tandas tu dia masih terang macam biasa. Saya fikir ada orang, tapi saya tengok masuk dalam tandas tu langsung tidak ada orang. Maka tu saya tidak fikir apa-apa lagi. Mau perkirakan terkucil dalam dalam satu tandas ni. Saya masuk tandas, saya sudah selesai, saya basuh tangan apa semua. Lepas tu saya nak keluar dalam keluar dari tandas. Lepas tu saya nak keluar dari tandas tu,
rambut saya terus ditarik. Macam ada orang tarik lah. Lepas tu rambut saya ditarik, terus tu macam hampir terjatuh ke belakang sebab dia tarik tu sangat kuat. Jadi anda kata sebentar ya. Anda kata tadi nak keluar dari tandas, rambut ditarik. Jadi keluar dari tandas tu keluar daripada pintu tandas utama tu lah, bukan daripada kubikel tandas. Bukan ya? Pintu utama Casey. Pintu utama, okey. Lepas saya sudah basuh tangan apa semua tu kan saya nak keluar. Time tu lah kena tarik. Lepas saya tarik tu, saya terus toleh lah ke belakang. Tak ada orang. Masa tu tak ada orang. Lepas tu saya cepat-cepat lari. Seram lah. Masa tu saya cepat-cepat tarik. Ya betul Casey. Sebab sekelip mata je dia tarik kan. Lepas tu saya toleh ke belakang. Mana ada siapa-siapa. Sampai saya nak terjatuh ke belakang. Dia tarik kuat sangat. Jadi itu kisah tarik itu rambut pengalaman saya Casey di dalam tandas ya. Sekarang ini tidak lagi bekerja di sana lah. Tak lagi. Setahun tu 2012 lama sudah. Lama. Sekarang dah bertudung. Sekarang ini sudah menjadi mem besar ya. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah dikirimkan. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang memberikan sumbangan super chat, super sticker untuk Malam Seram. Jumpa anda nantilah dalam konten berbayar. Terima kasih pada semua yang sudi melanggani konten berbayar untuk terus menyokong rancangan Malam Seram. Sekali lagi terima kasih sumbangan-sumbangan anda. Saya hargai segala sumbangan anda berikan untuk terus sokong dan support. Dan yang antaranya Sibli, terima kasih Sibli atas sumbangan super chat anda, dan juga Asam Rebus Keladi. Kenapa nama macam tu asal sebut je lapar Terima kasih sumbangan super sticker anda. Ini terdapat komen dekat Facebook. Ini bukan komen tapi private message di Facebook. Kisah tentang Damansara. Ini Damansara juga. Casey, saya orang Singapura, tapi saya ada saudara yang duduk dekat Damansara, dulu pernah bercuti. Selalu kalau pergi ke KL, mesti duduk dekat rumah saudara saya di Damansara. Rumah dia, apartmen dia ni waktu malam memang sunyi, sepi dan seram. Dia tinggal tingkat 16, tinggi Dan Casey, dekat apartmen yang kawan saya tinggal, saudara saya tinggal ni, pernah ada kes terjun diri dan juga kanak-kanak yang jatuh daripada tingkat atas. Situ dah banyak kali lah kes-kes jatuh, mati. Dan satu kali tu saya pernah berada dekat koridor rumah kawan saya, tengah isap rokok. Saudara saya tengah isap rokok. Kawan saya punya saudara. Saudara saya punya kawan, saya rasa betul Ni macam mana lah awak type ni? Mungkin tersalah lah Saudara saya punya kawan waktu tu datang. Dia nampak saya dekat luar. Dia berborak dengan saya lah. Dan saya selalu kalau datang rumah saudara saya yang terletak di Damansara ni, saya akan datang seorang. Jadi waktu tu dia berbual-bual dengan saya. Kemudian tiba-tiba dia cakap, tak kenalkan ke orang di sebelah? Saya pun tengok dia, siapa orang kat sebelah saya ni? Siapa? Tu. Kemudian saya toleh, tak nampak orang. Mana dia? Dia tanya saya balik, mana orang dekat sebelah? Jadi saya cakap, kau ni main-main pula, aku seorang lah. Jadi dia pun tukar topik lah. Dia masuk dalam, jumpa saudara saya. Saya pun masuk dalam, kita berborak. Sebab saya pun kenal dia. Dia sedang berborak-borak. Kemudian dia pun cakap, tadi dekat luar dia nampak saya berdiri dengan seorang perempuan. Dia nampak sekejap bila dia cakap dengan saya. Dan waktu tu saya cakap dengan dia, mana ada orang, aku datang ke sini seorang. Itulah pengalaman yang berlaku di rumah saudara saya yang terletak di Damansara. Terima kasih, harap Casey dapat ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Okeylah terima kasih sekali lagi pada semua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam rancangan Malam Seram. Lirikan matamu menawan, mempesonakan, kau kugirakan.
Senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat kuluahkan seindahmu, oh juwitaku. Hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau semua ini tidak lagi bersama denganku? Ku berdoa agar di kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Sayang, dengarkanlah, dikaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu. Sayang, dengarkanlah, dikaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu, hanya untukku. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.